Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya uh, membentangkan tajuk kajian saya berkaitan dengan inkubator pintar menggunakan IoT. Okey, so dari segi abstrak bagi inkubator ini iaitu berdasarkan kepada kenaikan harga anak ayam sejak kebelakangan ini ianya meresahkan penternak dan sebahagian besar daripada mereka mendakwa terbeban dengan kos yang tinggi. Jadi proses penetasan semula jadi menggunakan ibu ayam hanya boleh menetas sekitar 50 ke 60% saja. Jadi masalah yang dihadapi ini diambil perhatian supaya ianya tidak berlarutan dan dapat diselesaikan dengan baik. Jadi dengan adanya inkubator pintar menggunakan IoT ini, ianya amat sesuai digunakan mengikut arus teknologi terkini yang dikawal menggunakan IoT, Internet of Things, bagi menghasilkan anak ayam untuk ternakan. Jadi inkubator ini berfungsi sebagai secara automatik dan menghasilkan anak ayam untuk ternakan. Dan ianya boleh dimonitor dengan menggunakan telefon pintar. Jadi semasa proses pengeraman telur berlaku, suhu dalam inkubator disetkan antara 37 hingga 39 darjah Celsius dan kelembapan udara iaitu pada kadar 50 ke 60%. Jadi ianya akan membantu dalam proses pembentukan anak ayam dalam embrio dan seterusnya menghasilkan anak ayam yang sempurna. Okey, dari segi kajian literature bermula pada tahun 2022 hingga sekarang, berlaku kenaikan harga barang yang begitu ketara yang menyebabkan kenaikan harga anak ayam yang semakin tinggi. Jadi dengan penghasilan dan penjualan anak ayam pula, petani boleh meraih pendapatan yang tinggi. Itu dua pendapat yang berbeza. Jadi peratusan penghasilan anak ayam melalui pengeraman yang menggunakan ibu ayam bergantung kepada sarang, kemudian bergantung pada cuaca semasa dan juga kelembapan udara yang berubah. Jadi perubahan inilah yang menyebabkan penetasan telur ayam terganggu dan ianya boleh menetas sekitar 50 ke 60%. Jadi manakala jumlah hari pengeraman ialah antara 21 hingga 30 hari. Itu adalah proses secara manual yang menggunakan ibu ayam. Yang seterusnya, inkubator pintar menggunakan IoT ini boleh dikawal dengan menggunakan telefon pintar. Ianya boleh digunakan sebagai alat ganti pengeraman menggunakan ibu ayam. Suhu dan kelembapan adalah dua perkara penting yang harus dikawal, iaitu suhu antara 37 hingga 39 darjah, manakala kelembapan ialah 50 ke 60%. Yang seterusnya ialah pernyataan masalah yang dibincangkan di sini, iaitu berlakunya kenaikan harga anak ayam yang mendadak menyebabkan peternak terpaksa menanggung kos tersebut. Kemudian peratusan penghasilan anak ayam yang rendah melalui kaedah semula jadi yang menggunakan ibu ayam adalah rendah, iaitu sekitar 50 ke 60%. Kemudian inkubator manual menghadapi masalah penstabilan suhu dan juga kelembapan apabila berlakunya musim kemarau yang kering dan juga musim hujan yang sangat lembap. Jadi yang ini akan mengganggu dari segi pembentukan embrio anak ayam. Okay, seterusnya ialah dari segi objektif kajian, iaitu yang pertama menghasilkan inkubator yang boleh mengawal suhu dan kelembapan secara stabil. Inkubator boleh dimonitor dan dikawal dengan menggunakan telefon pintar dengan pelayaran internet of Things, IoT, kemudian menghasilkan peratusan penetasan telur ayam yang tinggi. Okey, ini adalah gambar rajah blok bagi menerangkan sistem yang digunakan pakai bagi inkubator. Jadi yang ini kita ada bahagian input dan juga kita ada microcontroller dan output. Jadi bahagian input ini adalah data yang kita ukur, iaitu suhu dan juga kelembapan diambil daripada sensor DHT22. Kemudian kita akan hubungkan microprocessor dengan IoT system yang menggunakan telefon pintar.
Kemudian untuk microprocessor kita gunakan Node MCU 32. Kemudian kita kena ada bekalan kuasa untuk membekalkan kuasa kepada sistem. Kemudian kita ada relay untuk mengawal lampu, kipas, motor servo dan juga skrin. Okey, next. Ini adalah gambaran komponen yang diguna pakai dalam sistem ini, iaitu sensor, telefon, Node MCU, bekalan kuasa, kita ada relay, kita ada lampu, kita ada kipas, kita ada motor servo, dan yang ini adalah contoh-contoh komponen yang boleh digunakan. Okey, dari segi operasi kendalian inkubator pintar berdasarkan pada gambar rajah blok, Node MCU 32 bertindak sebagai microprocessor yang mengawal keseluruhan sistem inkubator ini. Ianya telah diprogramkan bagi mengawal suhu, kelembapan udara, lampu, kipas, motor, servo. Jadi microcontroller ini beroperasi untuk menerima input daripada sensor DHT22. Jadi sebarang perubahan suhu dan juga kelembapan akan diproses oleh microprocessor dan seterusnya mengawal tindak balas yang berlaku supaya suhu dan kelembapan berada pada nilai yang telah disetkan. Microproses ini dikenali sebagai otak komputer, iaitu di mana ianya memproses maklumat yang diperolehi melalui program yang telah disetkan. Mikropengawal boleh melaksanakan arahan melalui atur cara yang telah diarahkan untuk melakukan tugas pengawalan dan pemantauan. Jadi syarat input daripada sensor akan dihantar ke mikropengawal dan diproses mengikut program yang telah disetkan bagi mengawal lampu dan juga mengeluarkan cahaya dan haba dan menghidupkan dan atau mematikan bekalan elektrik pada kipas, motor servo dan juga untuk pengoperasiannya. Paparan monitor LCD dihidupkan dan memaparkan maklumat suhu, kelembapan udara, fungsi kipas dan juga fungsi motor servo. Jadi kita menggunakan Blink. Blink adalah untuk aplikasi telefon pintar yang membolehkan penggunaan mengawal memantau smart incubator ini. Platform yang digunakan ialah menggunakan membangunkan antarmuka menggunakan Android untuk menjejaki aplikasi bagi penggunaan ini. Jadi aplikasi Blink ini dihubungkan dengan Node MCU bagi membolehkan ianya untuk mengawal lampu, mengawal kipas, motor servo dan sebagainya. Okey, yang seterusnya, ini adalah merupakan carta ahli bagi inkubator pintar yang menggunakan IoT. Jadi bila kita on switch, dia akan mula dan paparan LCD dan sistem berhubung menggunakan Wi-Fi melalui internet. Yang dikawal di sini ialah suhu, di mana suhu kalau kurang daripada 37 darjah Celsius, lampu akan on, kipas off. Dan suhu akan meningkat sehingga kepada 39 darjah Celsius. Bila suhu melebihi 39 darjah Celsius, so kipas akan on, lampu akan off. Yang ni ialah untuk tujuan kestabilan suhu antara 37 hingga 39 darjah Celsius. Okey, manakala untuk kelembapan ialah di antara 50% hingga 60%. Jadi kalau misal kata kelembapan kurang daripada 50%, paparan skrin akan meminta supaya air ditambah dalam inkubator. Jadi kelembapan melebihi 60%, kipas akan on bagi menghasilkan kestabilan dalam kestabilan kelembapan dalam inkubator tersebut. Motor servo akan on pada gerakan 180 darjah pada setiap 6 jam. Yang ni kita boleh setkan. Okey, bilangan hari pergerakan telur dikira dan dipaparkan kemudian tamat. Okey, next adalah pengoperasian inkubator yang menggunakan sistem Wi-Fi seperti yang ditunjukkan dalam rajah.
kata ahli tadi. Apabila inkubator dihidupkan, sistem akan menjalankan operasi menghubungkan telefon pintar dan juga data diperolehi di mana penderia mengambil data secara berterusan daripada sensor yang telah disambungkan dalam inkubator. Jadi sensor suhu dan kelembapan akan memberikan maklumat berkaitan dengan bacaan suhu dan kelembapan udara pada nod MCU, dan maklumat tersebut akan dihantar melalui sistem Wi-Fi ke telefon pintar. Paparan dapat dilihat melalui telefon. Jadi dalam masa yang sama juga sistem beroperasi mengikut program yang telah disetkan. Jadi melalui sensor ini ianya akan mengawal suhu di antara 39 hingga 37 hingga 39. Jadi yang ini adalah merujuk kepada pengoperasian bagi lampu pemanas dan juga kipas. Okey, yang seterusnya ini adalah pengawalan yang seterusnya, iaitu pengawalan terhadap kelembapan pada inkubator, iaitu di mana bila kelembapannya kurang daripada 50%, kipas akan off, manakala bila kelembapan melebihi 60%, kipas akan on. Jadi yang ini ialah untuk menstabilkan inkubator. Jadi untuk yang seterusnya ialah pergerakan telur, iaitu 6 jam sekali. Yang ini kita menggunakan motor servo untuk menggerakkan telur tersebut. Jadi dalam tempoh 20 ke 30 hari, insya-Allah telur ayam akan menetas. Yang seterusnya, ini adalah ujian yang dijalankan terhadap inkubator yang disediakan. Suhu dan kelembapan dalam inkubator diambil dengan menggunakan digital temperature humidity. Jadi yang ni setiap minggu, setiap hari Ahad kita ambil bacaan, di mana tengok bacaan yang pertama ialah 38 darjah Celsius, kelembapan 56, kemudian yang seterusnya dia punya bacaan adalah di antara 37 hingga 39 darjah Celsius, manakala dia punya kelembapan adalah range antara 50 ke 60%. Jadi yang ini adalah purata dia. Purata bagi suhu ialah 38 darjah Celsius, manakala purata bagi kelembapan ialah 57%. Jadi alat tersebut boleh digunakan. Okey, yang seterusnya adalah uji kaji berkaitan dengan penentasan telur yang menggunakan inkubator. Jadi yang ini, uji kaji ini melibatkan 20 biji telur yang diuji. Bulan yang pertama penetasan ialah 17, yang rosak ialah 3. Kemudian bulan yang kedua menetas 17, yang rosak 3. Bulan yang keempat menetas 16, rosak 4. Jadi yang ini menunjukkan dari segi peratusan, di mana purata keseluruhan yang menetas ialah 83%, manakala yang rosak ialah 17%. Okey, jadi di sini diberikan kesimpulan berkaitan dengan kajian yang telah dibuat, iaitu di mana penghasilan smart incubator using IoT ini dapat memudahkan penternak untuk memproses pengeraman dan penghasilan anak ayam. Peternak dapat memantau inkubator mereka dengan hanya menggunakan telefon pintar mereka, dan mereka bebas melakukan kerja-kerja lain yang diperlukan. Pengawalan suhu dan kelembapan ini dapat meningkatkan peratusan penetasan anak ayam, iaitu melebihi 80%, dan ini memberikan pulangan yang baik kepada peternak. Okey, dari segi penambahbaikan iaitu yang mana suhu dan kelembapan boleh disetkan semula, terutamanya bagi pengeraman telur lain seperti telur itik, angsa, burung dan sebagainya. Ianya diubah mengikut keperluan kerana saiz telur yang berbeza dan juga ketebalan cengkeram yang berbeza. Apabila berlaku penambahan telur yang hendak diramkan, maka saiz inkubator mestilah mengikut kesesuaian jumlah telur tersebut. Jadi perubahan saiz ini mestilah selari dengan penambahan komponen lain supaya suhu dan kelembapan dapat distabilkan. Okay, saya rasa itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.